Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada pokok bougainville parigata, iaitu hasil stek batang ya teman-teman, dengan menggunakan dua jenis warna daunnya, warna bunganya, okey, iaitu warna kuning dan warna merah. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui bagaimanakah cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan di skip tahu, nanti anda terlepas langkah-langkah yang perlu anda lakukan. Okeylah teman-teman, sebelum itu silakan pastikan anda untuk aktifkan tombol notifikasi, subscribe, tekan lonceng, like, share dan komen supaya anda dapat membantu memperkembangkan channel Nazar Abdullah. Terima kasih. Okey, baiklah teman-teman, di sini saya mempunyai sebuah daripada hasil stek cabang pokok bougainville parigata dan insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara yang kita boleh lakukan untuk kita melakukan sambung sisip dengan menggunakan interest daripada dua warna daripada pokok parigata lainnya, iaitu warna kuning dan juga warna merah. Ini adalah dua interest daripada pokok bougainville parigata yang lainnya yang kita akan kongsikan kepada anda dengan cara melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada stek daripada pokok bougainville parigata ini. Okey. Sebelum anda melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada stek daripada cabang pokok bougainville parigata ini ya teman-teman ya, perkara pertama sekali yang anda perlu ketahui adalah pastikan stek daripada cabang pokok bougainville parigata ini ada teman masih dalam keadaan yang subur dan segar. Okey, bagaimanakah cara untuk memastikannya teman? Okey, caranya mudah saja teman. Kita ambilkan gunting kata ya, kita potong sedikit pada bahagian atas ini untuk memastikan sama ada stek daripada cabang pokok bougainville parigata itu kita itu masih dalam keadaan yang segar ataupun tidak. Okey. Contohnya. Okey, kita tengok dulu. Tengok ni. Nampak? Masih hijau kan? Ini maknanya teman, stek cabang daripada pokok bougainville parigata kita ini masih lagi dalam keadaan yang subur. Nampak? Masih hijau kan? Okey, jadi boleh kita gunakan sebagai bahan untuk kita jadikan sambung sisip untuk pokok bougainville parigata ini agar insya-Allah akan datang akan memiliki dua warna yang berbeza, iaitu warna kuning dan juga warna merah seperti ini nanti. Okey. Okey, bagaimana pula caranya teman? Okey, kemudian teman, apa yang kita perlu lakukan ya teman? Sebelum anda melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada stek cabang pokok bougainville parigata ini teman-teman ya, pastikan anda menyediakan cutter ataupun pisau yang tajam dan bersih. Ini adalah perkara yang amat penting teman-teman ya untuk memastikan sambung sisip ataupun sambung tampal kepada pokok bougainville parigata anda dengan menggunakan stek cabang dan menggunakan interest daripada pokok parigata lain ya. Kerana sekiranya anda menggunakan pisau yang kotor teman, ini boleh menyebabkan sambung sisip anda mungkin gagal untuk tumbuh. Okey. Dan perkara yang kedua teman-teman ya, sebelum anda melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan menggunakan interest daripada pokok bougainville parigata dan cabang daripada pokok bougainville parigata stek ni teman ya, pastikan anda melakukan pembelahan sisi ni teman ya. Ya, pastikan anda membelah sisinya di bahagian kulitnya. Jangan membelah terlalu dalam ya teman-teman. Okey, jangan membelah terlalu dalam sebab di dalam teman adalah kayunya ya. Jadi kombium yang terdapat pada stek cabang pokok bougainville parigata ini adalah berada di bahagian kulitnya. Jadi anda perlu membelah di bahagian sisi daripada cabang pokok bougainville parigata ini. Jadi belah bahagian sisi, jangan terlalu dalam. Kerana sekiranya anda melakukan pembelahan di dalam, ini terkena kayu. Jadi kombium cabang daripada cabang pokok bougainville parigata ini dengan interest ini nanti ya teman-teman ya, tidak akan bersentuh ya. Apabila interest daripada cabang kombium daripada cabang dan kombium dari interest ini teman tidak bersentuh, maka sambung sisip anda tidak akan berjaya kerana kombium tidak bersentuh.
Okey, jadi kunci utama ialah pastikan semasa anda melakukan penyambungan nanti kombium daripada stek cabang ini dan juga entres ini nanti teman benar-benar bersentuh rapat ya. Itu yang penting. Itu adalah kunci kejayaan. Salah satu kunci kejayaan daripada sambung sisip yang anda lakukan ya. Okey, kita sama-sama teman, kita sama-sama cuba buat ya sambung sisip ni. Okey. Kita mulakan. Bismillah. Hati-hati teman sebab pisau ni tajam ya. Kena juga berhati-hati teman sebab pokok ni, cabang ni kecil ya teman, jadi kulit dia terlalu nipis. Jadi kita kena berhati-hati ya. Okey, macam tu teman. Itu satu. Kita buat sebelah satu. Kita buat dua ya teman ya. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi ya. Kita buat dua. Okey, macam tu ya teman. Sekarang kita ambil interest daripada pokok bougainville ni teman ya. Kita ambil ni teman, daripada yang kuning yang kita potong. Kita potong semua daunnya. Potong daunnya. Lepas tu kita sayat bawah ni berbentuk V ya teman ya. Okey, kita kupas berbentuk B. Okey. Contoh teman. Bentuk V ya, nampak? Bentuk B macam tu. Okey, nampak? Bentuk V ya. Kemudian kita masuk ke dalam ni nanti, lepas tu kita ikat. Okey. Tambah satu lagi. Kita sama juga teman, kita buang daun ya. Kita potong semua daun. Dan kita buat bentuk V ya. Kita kupas ataupun kita sayat bentuk V. Okey, kemudian kita masukkan nanti ya. Okey, kita masukkan ya teman ya. Bismillah. Masukkan ya. Bismillah. Satu. Sebelah ni satu tu. Sini satu ya. Bismillah. Macam tu. Okey. Ini kita ambil tali. Kita ikat dengan menggunakan tali. Anda juga boleh menggunakan
tali lain teman, ataupun kertas es krim boleh juga teman ya. Penting sesuai untuk anda mengikat. Okey, macam tu. Okey, macam tu ya. Okey, ikat biar ketat teman ya, jangan longgar ya. Okey. Okey. Kemudian kita lakukan prosesnya, iaitu kita lakukan sungkup ya teman, ataupun kita bungkus dengan menggunakan plastik seperti ini ya. Okey. Kita terbalikkan kertasnya teman. Kenapa kita perlu terbalikkan teman? Ini adalah untuk mengelakkan kertas plastik ini bersentuh dengan inches yang kita sambung tadi. Nampak? Betul kan? Dia jadi melembung macam tu. Jadi dia tidak akan tersentuh dekat tentasen nanti. Macam tu. Macam tu nampak? Kemudian kita ikat ya teman dengan menggunakan tali juga. Anda boleh menggunakan tali, anda boleh menggunakan getah. Ini terpulang kepada bahan-bahan yang mudah anda dapatkan ya teman ya. Bahan yang mudah anda dapatkan. Sini saya hanya menggunakan tali saja. Boleh juga ya teman, tak masalah. Ikat ketat sedikit ya teman, biar udara tidak masuk ke dalam kertas plastik ini. Sebab tujuan kita melakukan penyungkupan ialah untuk mengekalkan udara dalam ini sentiasa agak lembab. Itu adalah tujuan utama mengapa kita melakukan pembungkusan ataupun penyungkupan. Okey, teman-teman. Okey. Baiklah teman-teman, apabila dah kita selesai lakukan penyungkupan ataupun pembungkusan seperti ini, apa yang kita akan lakukan kemudian ialah teman, kita letakkan hasil sambung sisip pokok bergembil parigata kita ini di tempat teduh dulu teman-teman. Jangan sampai terkena pancaran sinaran matahari secara langsung ya. Ini adalah untuk mengelakkan stres kepada pokok bergembil parigata yang kita lakukan sambung sisip ataupun sambung tampal ini. Okey, anda boleh meletakkan stek ini di bawah pokok-pokok kayu ya yang agak teduh atau redup, ataupun letakkan di tepi-tepi bangunan. Yang penting ia tidak terkena sinaran matahari secara langsung, tetapi masih mendapat sinaran cahaya matahari tetapi tidak langsung. Ingat itu teman-teman, jangan meletak di dalam rumah ataupun di dalam bilik ya, kerana di dalam rumah ataupun di dalam bilik tidak akan mendapat sinaran matahari. Okey. Jadi paling sesuai letakkan di bawah pokok-pokok agar ia masih mendapat sinaran matahari walaupun secara tidak langsung. Ingat teman-teman, sinaran matahari adalah penting untuk pokok ataupun kita juga ya teman, untuk membantu proses fotosintesisnya, iaitu untuk mempercepatkan tumbuh tunasan nanti insya-Allah. Okey, teman, kemudian apa yang anda perlu perhatikan di sini juga teman, anda hendaklah memastikan media tanam ini ya sentiasa dalam keadaan yang lembap, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Ini adalah untuk menjaga kesuburan cabang daripada pokok bergembil parigata ada ini. Okey. Apabila anda sudah mendapati hasil sambung sisip ataupun sambung tampal pokok bergembil parigata ini ya teman-teman ya, anda boleh memula membuka cukupan pada usia
sambung sisip ataupun sambung tampal ini ya teman-teman berusia 12 hingga ke 15 hari ya. Anda boleh tengok nanti apabila sudah keluar mata tunasnya. Jadi anda boleh melakukan pembukaan sungkup atau pembukaan pembungkusan ini. Okey, boleh buka teman. Jangan membiar terlalu lama teman. Apabila anda membiar terlalu lama dan anda sudah mendapati sudah ramai tumbuh ataupun banyak tumbuh tunas di dalam ni teman ya. Jadi anda membiarkan terlalu lama, ini boleh menyebabkan nanti tunas tersebut akan mati ya, akan berwarna hitam. Jadi anda perlu sentiasa mantau ya. Paling lama anda boleh membuka sungkup ini selepas 15 hari macam tu. Ini tergantung kepada bagaimana keadaan mata tunas yang tumbuh nanti ya teman. Itu adalah penting ya. Sekiranya masih belum banyak, tunggu lagi dulu, jangan dibuka dulu ya. Buka sungkup tu sehingga benar-benar tumbuh tunas yang subur ya teman-teman. Itu adalah masa yang sesuai. Kebiasaannya 15 hari macam tu ke atas. Ini tergantung kepada jenis pokok juga ya. Ada jenis pokok bergembil yang cepat dan ada juga jenis pokok bergembil yang lambat. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya dengan anda. Nanti insya-Allah saya akan kongsikan kepada anda bagaimana cara kita membuka sungkup atau sungkupan ini. Okey. Apakah yang kita perlu lakukan semasa kita membuka sungkupan dan apakah yang kita perlu lakukan selepas kita membuka sungkupannya. Okey, baiklah teman-teman. Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian daripada saya pada kali ini, iaitu bagaimanakah cara kita melakukan sambung sisip ataupun sambung tampal dengan menggunakan hasil stek cabang daripada pokok bougainville parigata dan interest daripada pokok bougainville parigata yang mempunyai dua warna yang berlainan, iaitu warna kuning dan warna merah. InsyaAllah teman, sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan sambung sisip ataupun sambung tampal yang kita lakukan pada kali ini akan menjadi insya-Allah. Okey, baiklah teman-teman. Seperti biasa teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada video tutorial saya pada kali ini bermanfaat untuk anda, silakan anda klik tombol subscribe, tekan tombol loceng, like, share dan komen supaya anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat info-info terbaru daripada channel Nazair Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Ingat teman-teman, pokok bougainville parigata juga merupakan salah satu jenis pokok bunga yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai dan insya-Allah akan menjadi sebuah bonsai yang unik, cantik, menarik dan bernilai tinggi. Okey, baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe tu ya, silalah subscribe ya teman-teman. Subscribe, like, share ya, komen. Okey, kerana itu semua adalah gratis ya teman, tidak perlu bayar pun. Mari kita sama-sama berkongsikan ilmu yang bermanfaat. Insya-Allah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Okey. Baiklah teman-teman, seperti biasa, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye-bye.